sembahyang, sembahyang syariat, syariat sembahyang itu kalau kita macam nak buat solat fardu lah kan, solat fardu mesti ada gerakan, mesti ada bacaan, mesti kena buat, tak boleh tak buat. Gerak sembahyang, rukun sembahyang, hukum sembahyang, doa sembahyang. Jadi kalau solat kita ni solat fardu, solat yang nampak, solat perbuatan jasad, mesti buat. Tak boleh saya ni cuma sembahyang, cuma ingat saja, sembahyang dalam hati saja. Tak boleh. Jadi kalau kita ni sembahyang fardu, sembahyang sebagaimana biasa yang dibuat, mesti ada rukunnya, mesti ada hukum. Diawali dengan niat, berdiri tegak, angkat takbir, membaca Al-Fatihah, membaca doa iftitah, membaca surat. Itu dalam kitab fikih lah, Malaysia panggil fikah, itu solat syariat. Jadi kalau solat hakikat itu tidak kelihatan geraknya, tidak sama dengan solat zahir. Adakah solat batin tu? Adakah solatnya? Orang kata solat zahir, solat batin, solat rahasia. Solat rahasia itu bunyi Arab tu sir, dengan rahasia. Nafas lah ini semua. Bagaimana itu Pak Hadi, solat yang seperti itu? Solat rahasia. Rahasia kita ini ada tak? Kita ini ada tak rahasia kita? Ruh kita ini ada tak? Jasad kita ini ada tak? Jadi kalau jasad, kalau perbuatan jasad ini, perbuatan nyata, ada solatnya, ada geraknya, ada waktunya, ada tata caranya. Macam mana nih solat? Banyak ustaz, banyak guru kalau masalah solat. Cuma kalau Pak Hadi ditanya, bagaimana tuh bang? Tolonglah dijelaskan. Apakah solat itu hanya mengingat saja, dah ingat Allah, hanya berzikir saja? Macam mana caranya Bang Haji? Kalau kita hanya mengingat saja, tak buat geraknya, tak buat gerak, tak boleh. Karena sebagaimana yang diajarkan, yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, nyata solat itu, kenyataan solat itu, buatlah sebagaimana Nabi Muhammad buat sembahyang. Jangan lain daripada yang diajarkan oleh Nabi. Ada hadis, banyak kitab, banyak buku. Nah, ada yang berpengetahuan, ada yang mengetahui bahwasanya ruh itu solat, nyawa kita ini solat. Kalau solat, semua kullu jasad kita ini solat. Tapi ini tidak ada di dalam ilmu syariat, tidak dikupas, tidak dikaji di dalam ilmu syariat. Kalau di dalam ilmu makrifat ada. Untuk apa dikaji solat ini? Mengetahui apa sebenarnya solat ini, apa yang dimaksud solat. Angkat takbir, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, sujud, balik lagi, rakaat kedua, baca lagi, ruku lagi, sujud lagi, berdiri lagi. Itu gerakan sembahyang. Itu tata cara sembahyang, tata cara solat. Paham baik-baik ya. Ada hukum qauli, ada hukum fi'li, ada hukum qalbi. Ini maksudnya, dirikanlah solat itu dengan qauli, dengan ucapan, dengan sebutan, dengan bacaan. Ini hukum qauli. Mana lagi? Hukum fi'li. Fi'li ini perbuatan, fi'il, perbuatan. Ada orang mengerjakan solat dengan fi'il, fi'li, perbuatan, gerak, berdiri, ruku,
sujud. Itu fi'li. Nah, kalau disatukan semua, kalau menjadi satu, qauli, fi'li, qalbi. Nah, ini yang orang jarang dapat. Yang terakhir sekali, qalbi. Ya, ini yang sangat rahasia. Ini hanya Allah saja yang tahu. Penilaian di hukum qalbi ini semata-mata hanya Allah. Nah, Nabi, bagaimana Nabi nak menceritakan, nak membagi tahu yang hukum qalbi, rahasia syir. Solat hukum qalbi ini tidak didapat daripada guru. Hukum qalbi ini tak boleh di-share, hanya paham datang daripada Allah sahaja. Ya. Ilmu hukum qalbi ini, rahasia hukum qalbi ini Allah semata-mata. Karena hati kita hanya Allah saja yang mengetahui hubungan ya vertikal antara kita kepada Allah. Nah, ini boleh jelas lah. Kembali lagi tadi, hukum fi'li, hukum qauli. Kalaupun terbalik, hukum qauli, hukum fi'li. Boleh jelas masalah sembahyang nih. Ya. Jadi orang yang dapat ilmu, orang yang dapat pengetahuan, solat yang dia tahu, solat yang dia pahami, hukum fi'li, buatlah solat yang sebagaimana engkau ketahui. Apabila kita ni tahu, yang kita pahami, yang kita belajar, solat hukum qauli atau hukum bacaan atau hukum sebutan, kerjakan. Sekarang Mahdi mau tanya, hukum qalbi ini bagaimana? Hukum qalbi, hati, di dalam hati itu ada cahaya, di dalam cahaya itu ada rahasia, di dalam rahasia itu ada aku. Macam mana kita ini nak buat? Macam mana kita nak tunjuk orang, nak tunjuk aja orang? Ini hukum yang paling rahasia, hanya Allah yang mengetahui. Bolehkah dibuat, Bang Hadi? Kenapa pula tidak? Tapi bagaimana Bang Hadi nak buka di sini? Nanti engkau kata Bang Hadi ini sesat lah. Engkau kata Bang Hadi ini tak pernah buat sembahyang lah. Itu makanya ada solatun fa'ilun, ada solatun khasiun, ada solatun daimun. Solatun fa'ilun itu yang mana? Solatun khasiun itu yang mana? Solatun daimun itu yang mana? Yang daimun ini merujuk kepada hukum qalbi. Macam mana bercarut-marut masalah solat ini? Menjelaskan tak jelas, memahamkan tak paham. Orang tak paham nak membagi orang paham, sendiri tak paham. Akhirnya dua-dua tak paham. Semakin tak pahamlah. Sebab yang belum paham merasa paham, yang belum paham tak paham, belum paham nak memahamkan orang, dua-dua tak paham. Dah solat apa? Aku solat berkekalan, solat daimun. Saya sudah solat makrifat. Mana ada solat makrifat? Di surat Al-Baqarah ayat 239. Al-Baqarah ayat 239. Ada lagi Al-Baqarah ayat 115, 110. Banyak bab tentang solat ini di dalam Al-Quran. Mana satu kita nak pakai? Solat semuanya tu betul. Semua solat betul. Semua solat benar. Tujuannya kepada Allah. Hanya Allah. Yang Bang Hadi belajar, yang Bang Hadi ketahui, lain lagi. Solat itu diri berkekalan kepada empunya diri. Solat itu diri kekal pada yang empunya diri. Cari guru, tanya dengan guru. Apa yang Bang Hadi cakap tadi? Solat diri berkekalan pada empunya diri. Nak ke? Nak betul kan? Daimun bunyi saja sedap. Nak betul ke daimun?
Dah jumpa guru kah? Dah jumpa ustaz nak membuka daimun? Minallahi, minallahi, billahi, lillahi. Hanya diri Allah semata-mata. Inna lillahi. Inna lillahi apa maknanya? Minallahi, minallah, minallah, min dari, minallah dari Allah. Ini syariat, makna makrifat dariku. Di ilmu syahadah aku. Ini mesti paham. Kalau kita ni nak tunjuk ajar orang, kita sendiri buat dulu. Dah dapat belum? Daimun, solat yang berkekalan diri kepada empunya diri. Sebut daim, 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 daim. Apanya yang daim? Senang aja sebut daim. Fa'ilun, khasiun, daimun. Orang nak sembahyang jadi tak nak sembahyang gara-gara engkau. Orang rajin sembahyang jadi tak nak sembahyang kerana engkau bagi tahu tak payah sembahyang lagi, tak payah buat lagi. Dah kenal Tuhan, cukup kita ini ingat saja, cukup kita ini ketahui Allah saja. Apanya yang kau ingat Allah? Diri kau sendiri saja tu belum ingat. Bilang kau ingat diri kau, macam mana kau nak ingat diri Allah? Apalagi engkau, diri kau sendiri kau tak ingat. Bagaimana kau nak ingat diri Tuhan kau? Daimun ini gaib, tidak nyata. Bukan perbuatan jasad. Kasrat, tak ya, apa lagi tu? Banyak bunyi masalah sembahyang ni. Aku ni lah yang betul. Kami lah, kami ni best lah. Kumpulan kami ni yang tahu tentang sembahyang. Yang orang buat tak betul. Kau Tuhan kah? Hah? Engkau ustaz, solat engkau dah betul kah? Engkau ulama, solat engkau dah betul kah? Bila Tuhan kata engkau betul? Bila Allah kata engkau betul? Ini belum putus lagi. Fa'ilun, hasiun, daimun, fi'li, kauli, qalbi. Fa'ilun tu fi'li lah, hasiun tu kauli lah, daimun itu qalbi. Nih kalau nak tahu, fa'ilun, hasiun, daimun, fi'li, kauli, qalbi. Ini mesti jelas bro, ustaz. Mesti jelas. Kalau nak tunjuk orang, nak tunjuk ajar orang ni mesti jelas. Hang kena paham dulu, hang kena buat dulu, baru hang tunjuk orang, nak ajarkan orang. Dah solat dah, solat yang berkekalan, solat yang tak putus-putus, solat yang berkepanjangan. Kalau Tuhan cakap engkau dah solat kah belum? Kalau Tuhan tanya engkau, dah solat kah belum? Kau nak jawab, aku dah solat daimun ya Allah. Begitu. Engkau dah solat kah belum? Engkau jawab, aku dah solat daimun. Nanti, nanti dah mati nanti baru tahu. Sekarang kau tak tahu. Apa gunanya Allah bagi kamu jasad? Diri kamu bukan ruh saja. Diri kamu bukan ada nyawa saja. Diri kamu bukan ada rasa saja. Yang dikatakan diri bukan hanya ruh semata-mata, bukan hanya nyawa semata-mata, bukan hanya pikiran semata-mata, bukan hanya rasa semata-mata. Jasad, asma, af'al, zat, sifat. Itu jasad. Ruh, nyawa, rahasia. Ini boleh jelas dulu. Ini kalau tak jelas, macam mana nak dapat daimun? Solat yang berkekalan, solat yang berkepanjangan, solat yang tak putus. Inilah yang dikata, inilah yang dipanggil tatkala duduk, tidur, berbaring, berjalan, bercakap, melihat, mendengar, merasa, mesti solat. Bernafas pun kita mesti solat. Bernafas pun solat. Tidur pun solat. Pengsan pun solat. Makan pun solat. Ini yang dipanggil daimun.
Ini yang dipanggil syir menuju syirullah. Syir menuju syirullah. Nur menuju nurullah. Sifat berjumpa dengan zat. Sifat nyatanya zat. Dah sampai ke? Dah sampai ke kaji? Dah paham kan ni? Daimun. Nanti Tuhan soal engkau. Nanti Tuhan tanya engkau. Siapa yang tunjuk ajar engkau daimun? Siapa yang bagi tahu engkau daimun? Kepada siapa engkau dapatkan daimun? Siapa yang kau contoh? Siapa yang kau ikuti? Mengapa kamu tahu masalah daimun ini? Mari kita turun balik ke bawah lagi ya. Kita cerita, kita kaji yang mudah-mudah aja dulu. Itu yang Bang Hadi buka tu jauh sudah. Ya Allah ya Rasulullah. Habis umur ni. Habis umur. Nak sampai ke daimun ini bukan mudah. Bukannya seperti kita cakap ni. Bukan. Boleh dapat. Kenapa pula tak dapat? Siapa yang nak kepada Allah? Siapa yang nak perjumpaan? Siapa yang nak berjumpa dengan Tuhannya? Allah akan membuka. Banyak orang kata, wah, daimun ni, bila dengar azan saja, sebut saja, la haula wa la quwata illa billahil azim. Tengok, hayya 'alas shalah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Dah daimun dah tu. Itu yang dikata daimun. Kau tengok orang sembahyang, engkau kata la haula wala quwata. Engkau bunyi la haula tu, engkau bunyikan la haula tu. Itu sudah daya. Engkau berbunyi saja, engkau bunyi itu daya. Itu daya upaya. Celik saja mata engkau tu, itu kuasa. Berdiri saja engkau, itu kuasa. Itu ada kuasa engkau. Kenapa engkau tak datang menuju Tuhanmu bila kau dipanggil Tuhanmu? Orang azan itu panggilan Allah melalui hambanya. Allah yang menggerakkan seseorang itu. Azan nak memanggil engkau. Kau cakap la haula wala quwata illa billah. Dah sembahyang kau tu. Fikir. Kau tu nak berlari daripada kenyataan. Mari kita turun. Salatul khasyid. Solat yang khusyuk. Ini lagi sedap. Apa nak tinggi betul? Kalau kau nak, mai kau datang sini. Mai. Kau nak betul-betul daimun? Kau tahu tak daimun tu, kau dekat sini, kau boleh sampai Mekah sana, boleh sampai Madinah sana. Kalau kau daimun, makan saja masih kotor, pikiran saja masih kotor, perbuatan masih kotor, pendengaran masih kotor, pandangan masih kotor, hati masih kotor, perasa masih kotor, jasad engkau masih kotor. Nak daimun. Apa? Mata engkau tu ada tai. Telinga engkau tu ada tai. Hidung kau ada tai. Mulut kau ada tai. Kemaluan kau, dubur kau. Kaki engkau, semua ada tai. Tangan kau ada tai. Cuba periksa. Tengok. Dalam perut engkau tu lagi-lagi ada kotoran. Nak daimun? Yang kau makan tu masih kotor lagi. Nak daimun? Sedikit saja matamu memandang maksiat. Sedikit saja telingamu mendengarkan maksiat. Sedikit saja langkahmu pergi ke tempat maksiat. Nak imun apa? Nak makrifat apa? Siapa? Mana guru daimun di sini? Siapa guru daimun di sini? Mana guru yang mengajarkan daimun? Mana sijilnya? Kau sendiri tak buat daimun lah. Orang yang sembahyang, orang yang mengerjakan daimun itu, dia sendiri pun tak tahu dia itu daimun. Dah tak ada dirilah kita ni, tak mengingat diri, dah ingat Allah saja. Habis dah ilmu ni kau ambil semua. Orang nak sembahyang pun kau kata salah. Orang dah nak sembahyang, hang buat jadi tak nak sembahyang. Engkau tunjukkan ilmu kau kepada dia. Sehingga orang yang sembahyang pun jadi tak nak sembahyang. Gara-gara engkau tunjuk ajar ilmu kau. Nabi saja, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW nak dapatkan sembahyang, engkau tahu tak? Nabi saja nak dapatkan sembahyang, engkau tahu tak? Kau pula nak tunjuk orang aja daimun.
solat ma'rifat, solat hakikat. Yang syariat itu tak betul kah? Salahkah orang buat solat dalam gunung kah, dalam masjid kah, dalam rumah kah, dalam mana-mana tempat? Mesti dengar azan saja boleh sembahyang. Kalau tak dengar azan tak sembahyang. Macam mana orang tuli? Dengar azan baru engkau sembahyang. Kalau orang tuli tak sembahyang. Dalam masjid saja boleh sembahyang. Cuma dalam masjid saja. Jadi kalau tak ada masjid, engkau tak sembahyang. Salah orang sembahyang di luar masjid. Mana kamu tu dapat sijil daripada Allah mengatakan orang tu salah. Diri engkau sendiri yang salah. Diri engkau sendiri yang kotor. Diri engkau sendiri yang bodoh. Bahlul. Mengatakan orang salah. Harus masjid ini yang betul salatnya. Harus golongan ini yang betul salatnya. Itu tak betul. Sana tak betul. Cuma kita ni saja yang betul. Golongan kita ni saja yang betul. Ilmu apa yang ada sama engkau? Engkau saja daripada Allah. Tahu tak? Engkau saja Tuhan yang bagi hidup. Mata kau saja celak itu Tuhan yang kasih buka. Macam mana ada ilmu engkau? Baru pandai makrifat saja, baru selesai makrifat, ilmu makrifat. Engkau dah menyalah-nyalahkan orang syariat. Dah tinggi betul ilmu engkau kan? Kalahkan Nabi? Lebih mulia engkau daripada Nabi kan? Apa perjuangan engkau? Pernah gigi engkau tu jatuh? Pernah? Rasulullah dilota orang giginya sampai pecah. Pernah nak? Pernah nak kau berperang untuk Islam ni? Apa yang sudah kau bagi Islam ni? Apa yang kau sudah buat? Apa perjuangan kau? Kau berceramah di masjid. Kau berceramah di majlis. Orang sudah baik, engkau bagi ceramah. Orang sudah baik, kau bagi tausiah. Tuh, yang di tepi-tepi jalan tu. Yang di tepi-tepi jalan. Orang yang bodoh, pelacur. Coba engkau kasih baik tu. Coba engkau tunjuk ajar tu. Orang masuk dekat kelab. Dekat tu, ke clubbing sana. Engkau ambil. Engkau tunjuk ajar tu. Yang hisap dadah. Yang buat maksiat. Coba engkau tunjuk ajar. Boleh tak? Engkau buka ilmu engkau dalam masjid. Tempat yang baik-baik. Dalam masjid tu, isi orang-orang yang dalam masjid tu, orang dah baik semua. Engkau bagi baik. Mudahlah. Kau pergi tu, sana. Dalam hutan tu, masih banyak manusia-manusia yang membuka auratnya. Masih banyak manusia-manusia yang bodoh. Yang di tepi jalan. Coba engkau tunjuk ajar tu, boleh tak? Berceramah, tausiah dalam masjid. Engkau kata engkau dah hebat, dah ilmu. Mengata orang salah, mengata orang makrifat salah. Yang kau tahu tu cuma ilmu yang ada pada diri kau saja. Yang di luar daripada pengetahuan kamu sendiri tidak tahu. Nak daimun lagi? Mai sini kau datang. Mai sini. Apa itu daimun? Dari mana itu daimun? Pada siapa itu daimun? Kerana siapa itu daimun? Ruh kamu saja kamu tak kenal. Ruh kamu saja. Mana duduknya ruh kamu? Ruh kamu itu di dalam jasad kamu itu di mana letaknya? Di mana letaknya ruh kamu itu? Cakap ada ruh, ada ruh. Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah ruh kamu? Wahai saudaraku, seiman, seislam, seihsan, seakidah. Wahai saudaraku yang mengaku Islam. Wahai saudara-saudaraku, kita dipersatukan dengan kalimah la ilaha illallah. Dengan kalimah la ilaha illallah kita ini bersaudara semua. Wahai tuan-tuan dan puan, yang tua kakak daripada saya, yang muda adik daripada saya, yang lebih muda lagi anak daripada saya. Mulai hari ini, peliharalah hati kita, peliharalah rasa kita, peliharalah pikiran kita. Mulailah daripada awal, dari yang awal. Hanya semata-mata Allah. Berhentilah keji mengeji. Berhentilah salah menyalahkan. Janganlah kita mengaku orang yang berilmu. Sebab ilmu hanya milik Allah semata-mata. Sebab hidup hanya milik Allah semata-mata. Hati milik Allah semata-mata. Jadilah kita orang yang mukmin. Jadilah kita orang yang beriman. Semua agama itu adalah agama Allah. Namun Islam yang paling sempurna di mata Allah adalah Al-Islam. Inna dinna indallah Al-Islam. Telah kusempurnakan hukum kepada kamu
telah kucukupkan karuniaku, dan aku sudah reda Islam sebagai agama. Agama yang diredai Allah, tak lain tak bukan hanyalah Islam. Inna dinna indallah al-Islam. Akhirul kalam, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua, seiman, seakidah dengan kalimatullah, dengan kalimat tauhid, kita ini dipersatukan oleh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya salam salimna bihaqqi Muhammad, bihijabi Muhammad, bibarakati Muhammad, bisafati Muhammad, ala ummat Muhammad Rasulullah, minal muslimin wal muslimah, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Barakallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabil yaumil mahsyar wa qina azabal qubur ya Allah wa qina azabus sirat wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum sahabat-sahabat dimanapun berada. InsyaAllah berkah hidayah Allah curahkan, Allah limpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.